Okey, jadi selamat tengah hari kepada semua pelajar 4 Sains 1. Okey, hari ini kita akan sambung topik semalam. Kita akan sambung topik semalam itu tentang Malayan Union. Okey, semalam anda telah belajar tentang Malayan Union. Okey, jom kita recall balik ciri-ciri Malayan Union. Okey, jadi semalam anda telah belajar tentang ciri-ciri Malayan Union. Jadi ini adalah ciri-ciri Malayan Union, di mana Malayan Union ini adalah sebuah kesatuan, okey, adalah sebuah kesatuan yang menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat kecuali Singapura. Okey, Singapura diasingkan daripada Malayan Union, okey, sebagai pelabuhan bebas. Dan lepas tu dari segi pentadbiran, Malayan Union ini diketuai oleh seorang governor British. Okey, governor British dan mempunyai majlis eksekutif dan majlis perundangan. Okey, apa kedudukan sultan? Okey, pada masa itu kedudukan sultan kedudukan sultan pada masa itu hanya merupakan ahli majlis raja-raja dan hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, maksudnya kuasa sultan terhad. Okey, kuasa sultan terhad dan telah terhakis ataupun telah berkurangan. Okey, dari segi kewarganegaraan, pemberian kewarganegaraan adalah secara prinsip jus soli. Okey, pemberian kewarganegaraan ataupun kerakyatan, okey, adalah secara prinsip jus soli. Maksudnya sesiapa yang bermastautin di tanah Melayu selama 10 hingga 15 tahun dan sesiapa yang lahir di tanah Melayu pada masa itu Malayan Union, akan menjadi warga negara di Malayan Union, okey. Akan diberi kewarganegaraan. Jadi ini menggugat kedudukan dan keistimewaan orang Melayu, okey, sebagai bumi putera dan penduduk di negara kita, okey, di tanah Melayu. Okey, jadi Malayan Union ini anda tengok di sini, ia adalah satu usaha penjajah untuk menakluki tanah air kita. Okey, Malayan Union ini adalah satu usaha menjajah, usaha British untuk menjajah balik tanah air kita. Malayan Union ini dia telah mengubah status tanah Melayu dari negeri naungan ke negeri tanah jajahan. Okey, sebab British dalam Malayan Union ini menjajah tanah Melayu secara terus, okey, melalui kerajaan pusat yang kuat di Kuala Lumpur. Okey, kerajaan negeri tidak ada kuasa. Okey, sultan tidak ada kuasa. Oleh itu Malayan Union ini adalah sebuah kesatuan. Okey, dan adalah di bawah jajahan British terus. Okey. Jadi oleh itu kita harus menolak sebarang bentuk penjajahan. Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah ini ya. Okey, kita sambung. Jadi untuk melaksanakan Malayan Union ini, British telah berusaha mendapatkan tanda tangan sultan. Okey, British telah berusaha untuk mendapatkan tanda tangan ataupun persetujuan sultan. Jadi untuk mencapai matlamat mendapatkan tanda tangan ini, British telah menghantar 2 pegawai. Okey, iaitu Sir Harold Michael dan H.C. William. Okey. Jadi British telah melantik Sir Harold Michael dan lagi satu adalah H.C. William. Okey, anda ingat 2 nama ini. Okey, apa beza dia? Okey, H.C. William dihantar untuk menghadap raja-raja Melayu. Okey. Dan Sir Harold Michael pula akan datang selepas tugas H.C. William tamat. Jadi tugas Sir Harold Michael adalah untuk mendapat tanda tangan. H.C. William
menghadap sultan. Okey, menghadap sultan. Okey. Mangkali memujuk mereka untuk menandatangani perjanjian Malaya Union nanti. Jadi lepas itu Harold Mamichael datang untuk dapat tanda tangan. Okey, jadi kita tengok Hershey Willem. Okey, Hershey Willem dia menghadap sultan lah, Sultan Johor, Sultan Selangor, okey, Raja Perlis, Sultan Perak, okay, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, okay, Sultan Terengganu, Sultan Kelantan, okay. Jadi Hershey Willem berjumpa dengan sultan-sultan ini, okay, untuk memujuk agar sultan-sultan ini menyokong Malayan Union. Dan Hershey Willem dalam laporannya beliau yakin, okay, dalam laporan Hershey Willem, okay, Hershey Willem yakin raja-raja Melayu ini akan menyokong British. Okay, akan menyokong Malayan Union ini. Okay, jadi misi Willem ini sepatutnya memudahkan tugas Sir Harold Mamichael nanti. Okay, jadi lepas Hershey Willem menjalankan tugas, okay, Sir Harold Mamichael datang pula. Okay, Sir Harold Mamichael tiba pada Oktober 1945. Okay, dan ditemani oleh seorang juru bahasa. Okay, tugas Sir Harold Mamichael adalah untuk mendapatkan tanda tangan sultan. Okay, tetapi ada satu masalah. Okay, cara yang dirintis oleh Willem tadi ternyata tidak menepati harapan wakil kerajaan British, itu Sir Harold Mamichael. Sir Harold Mamichael tetap menerima tentangan daripada raja-raja Melayu. Okay, Sir Harold Mamichael tetap ditentang oleh raja-raja Melayu. Jadi apa penyelesaian Sir Harold Mamichael? Sir Harold Mamichael menggunakan pelbagai teknik untuk mendapatkan persetujuan raja-raja Melayu, tanda tangan raja Melayu terhadap Malayan Union, dan dikatakan dalam tempoh 2 bulan sahaja Sir Harold Mamichael berjaya mendapatkan tanda tangan 9 orang raja Melayu. Okey, jadi apa taktik yang Sir Harold Mamichael guna? Okey, saya tulis di sini apa taktik yang dia guna. Okey, Sir Harold Mamichael menggunakan taktik desakan. Dia mendesak raja-raja Melayu untuk menandatangani perjanjian Malayan Union. Okey, selain daripada desakan, okey, Sir Harold Mamichael juga menggunakan taktik ugutan. Okey, dia mengugut, okey, dia mengugut untuk tidak mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu. Okey, selain itu Sir Harold Mamichael juga menggunakan taktik paksaan. Okey, jadi kita sambung. Okey, jadi Sir Harold Mamichael, okey, jadi komputer hang. Komputer hang balik. Okey, sekejap Okey, okey, berhenti di sini ya. Okey. Jadi Sir Harold Mamichael mula mendapatkan tanda tangan. Okey, beliau telah menghadap Sultan Johor. Okey, lepas tu Sultan Selangor. Okey, ini gambar Sir Harold Mamichael kalau nak tengok. Okey. Okay, lepas itu Sultan Pahang. Okey, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sultan Perak. Sultan Kedah. Okey, Raja Perlis, Sultan Kelantan, okey, Sultan Terengganu, okey, semua dipaksa untuk tanda tangan. Okey, apa yang berlaku adalah ini, okey, Sultan tidak diberi masa untuk berjumpa dengan pembesar-pembesarnya, tidak diberi masa untuk membincangkan perkara ini dengan pembesarnya. Okey, dan Sultan terus dipaksa untuk menandatangan ini.
Jadi disebabkan William dan Michael menyelesaikan misi ini dengan desakan dan paksaan serta ugutan. Jadi cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai ini tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan pelbagai pihak. Kesannya Raja-Raja Melayu membantah perjanjian Malayan Union ini. Jadi kita masuk ke satu tajuk baru, iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Apa reaksi mereka? Ada yang menyokong, ada yang menentang. Tapi kebanyakannya menentang. Siapa yang menentang? Raja-Raja Melayu, kebanyakan orang Melayu dan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Jadi mereka lah yang menentang Malayan Union. Jadi Malayan Union ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu serta bekas pegawai British. Kita tengok yang pertama dahulu, penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Terdapat pelbagai reaksi Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union. Jadi reaksi adalah seperti ini. Malayan Union adalah satu bentuk penjajahan mutlak oleh kerajaan British. Sultan Melayu kehilangan kedaulatan, kehilangan kuasa. Kuasa mereka terhakis. Jadi Raja-Raja Melayu terpaksa menyuarakan bantahan dan tentangan terhadap Malayan Union dalam pelbagai cara. Jadi mengapa Raja Melayu menentang Malayan Union? Kerana Malayan Union ini adalah satu penjajahan. Dan Sultan Melayu kehilangan kedaulatan ataupun kuasa. Jadi ini adalah sebab dia lah. Sebab mereka mengapa mereka menentang. Sebab penentangan. Jadi kita lihat apakah cara yang digunakan oleh Raja Melayu untuk membantah Malayan Union ini. Yang pertama. Membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Jadi pada masa itu Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan Melayu, mereka telah bawa kes ini, kes Malayan Union ini ke Mahkamah Tinggi England. Kerana mereka tidak puas hati dengan cara yang digunakan oleh Michael dan dengan William tadi. Sebab Michael telah mendapatkan tanda tangan secara tidak sah. Kalau ikut undang-undang, dari segi undang-undang. Jadi mereka bawa ke Mahkamah Tinggi England. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Menghantar surat bantahan ke London. Menghantar surat bantahan ataupun telegram ke London. Jadi anda boleh tengok di sini. Ini di muka surat ini di muka surat 100 dalam buku teks anda. Dia menghantar surat bantahan dan telegram ke London. Siapa yang hantar? Sultan Kedah, Sultan Perak, Sultan Johor. Menghantar surat bantahan ke George Henry Hall. Bahawa mereka ini ditipu oleh Michael dan diugut oleh Michael. Manakala Raja Perlis pula menghantar telegram ke British untuk menyuarakan rasa tidak puas hati. Mereka hantar surat bantahan. Nombor 2. Nombor 3. Raja-Raja Melayu ini menyokong Kongres Melayu. Menyokong Kongres Melayu. Jadi Kongres ini menunjukkan kesungguhan. Kongres ini menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Jadi pada masa itu Sultan Selangor, Sultan Hishamuddin Alam Shah, Sultan Selangor telah mendema, telah mendema 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah kepada Kongres Melayu pertama ini. Sultan Selangor juga telah merasmikan pembukaan Kongres ini.
Jadi di sini kita boleh nampak kesungguhan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan menyokong Kongres Melayu. Ini adalah nombor 3. Lepas tu kita tengok nombor 4. Nombor 4, tidak dilupakan pelibatan permaisuri. Pelibatan permaisuri. Pada masa itu Tuanku Permaisuri Perak itu Raja Perempuan Kelsom telah memimpin Permaisuri Perak, dia telah memimpin gerakan menentang Malayan Union. Jadi perarakan tersebut telah melintasi Raja-Raja Melayu ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di pentas pada masa itu. Jadi mereka sangat kagum dengan semangat Tuanku Permaisuri Perak pada masa itu. Jadi Permaisuri Perak turut membantah Malayan Union. Ini gambar dia lah. Gambar dia. Sultan Wife leads protest of women against Malayan Union. Ini gambar dia. Lepas itu kita tengok di sini yang kelima. Yang kelima. Yang kelima kita tengok. Yang kelima. Raja-Raja Melayu juga memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union. Jadi Raja-Raja Melayu juga bersepakat memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union. Mereka telah berjumpa dengan Datuk Onn Jaafar di sebuah hotel station, dan selepas itu sama-sama dengan Raja-Raja Melayu memboikot, memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union yang pertama, itu Sir Edward Gen. Sir Edward Gen. Ini adalah nombor 5. Jadi di sini kita boleh lihat apa yang kita boleh lihat adalah ini. Jadi kita boleh lihat pemimpin kita ini mempunyai semangat untuk sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Sedia mempertahankan kedaulatan negara walaupun menghadapi pelbagai halangan daripada pihak British. Jadi apa mereka buat? Mereka hantar surat bantahan. Mereka pergi ke mahkamah. Mereka menyokong Kongres Melayu. Memboikot upacara pelantikan Governor Malayan Union, dan Permaisuri Perak juga mengambil bahagian dalam penentangan terhadap Malayan Union. Jadi ini adalah peranan Raja-Raja Melayu. Bagaimana pula dengan peranan rakyat? Bagaimana rakyat menentang Malayan Union? Jom kita lihat di sini rakyat penentangan rakyat. Kita lihat bagaimanakah rakyat menentang Malayan Union. Jadi bila rakyat mula menentang Malayan Union, pada masa itu sehari selepas ketibaan Sir Harry Michael, ahli Akhbar Majlis telah menyiarkan berita tentang gagasan Malayan Union, dan berita Malayan Union ini telah mencetuskan kesedaran nasionalisme untuk menentang British. British ini adalah penjajah. Jadi bantahan terhadap Malayan Union ini dilaksanakan melalui Akhbar Cendekiawan. Cendekiawan ini maksudnya golongan intelektual, Persatuan Melayu, Kongres Melayu yang saya sebut tadi, serta perhimpunan secara besar-besaran. Jadi kita lihat satu demi satu. Kita mula dengan ini, Akhbar Melayu. Bantahan melalui Akhbar Melayu. Jadi Akhbar apakah yang terlibat dalam bantahan? Utusan Melayu, Majlis dan Wakil Negara. Terlibat dalam bantahan terhadap Malayan Union. Jadi Akhbar ini mereka menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran untuk menolak Malayan Union.
dan sentiasa melaporkan perkembangan berita tentang penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, jadi nak singkat saya tulis di sini. Okey, menyeru apa? Orang Melayu supaya apa? Supaya mengadakan perhimpunan besar. Okey. Lagi satu adalah menyeru orang Melayu dan lagi satu lah ini. Okey. Melaporkan tentang berita tentang penentangan. Jadi ini adalah peranan surat khabar. Okay, next. Okay, anda boleh tengok rakaman ini selepas ini ya. Kita ada rakam. Okay, lepas itu kita tengok bantahan cendekiawan. Okay, bantahan cendekiawan. Okay, pencendekiawan ini adalah golongan cerdik pandai ataupun intelektual. Mereka juga membantah Malayan Union. Okay, jadi mereka ini adalah pemimpin dan pentadbir Melayu juga. Jadi siapa golongan cendekiawan ini? Okay, kita ada pemimpin Melayu seperti Datuk On Jaafar. Okay, Datuk Nik Ahmad Kamil. Okay, dalam gambar ini Jabar, masih ingat tak? Jabar. Okay, bab yang kedua kita belajar tentang nama Jabar kan. Okay, Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahad Abdul Aziz ataupun dikenali sebagai Panglima Bukit Gantang, Wan Muhammad Yusof itu Panglima Kinta Perak, dan Datuk Hamzah Abdullah. Okay, pada masa itu cendekiawan ini dia telah menggerakkan orang Melayu menentang Malayan Union dengan pelbagai strategi. Okay. Kita juga ada pemimpin seperti Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin. Okay. Jadi ini adalah golongan cendekiawan ataupun pemimpin dan pentadbir Melayu yang menentang Malayan Union. Okay. Okay. Di sini banyak nama. Saya showkan para pelajar, ingatlah 3 nama. Okey, ingatlah 3 nama yang senang diingat oleh pelajar. Contohnya Datuk On Jaafar, Jabar, okey, Tengku Muhammad. Okey, nama-nama ini pendek, senang diingat, anda boleh ingat nama ini. Okey, lagi satu kita ada bantahan daripada wanita. Okey, kita ada bantahan daripada wanita. Wanita ini pun golongan cendekiawan juga. Okey, wanita. Okey, cikgu. Cikgu menentang. Okey, kita ada cikgu-cikgu yang menentang. Okey, Cikgu Jahara Abdullah. Okey, Cikgu Jahara Abdullah menentang. Okey, kita ada banyak tau. Okey, Cikgu Jahara Abdullah, apa dia kata? Okey. Kaum wanita akan turut mengemeling tenaga bersama kaum lelaki untuk mendapat kembali hak-hak mereka. Okey. Jadi kita ada siapa lagi yang menentang? Halimantun Abdul Majid, Saleha Muhammad Ali, Jahra Tamin, Dating Putih Maria Ibrahim Rashid dan Hasna Ishak. Okey, Okay. Jadi para pelajar ingatlah nama 1 ke 2 yang senang diingat. Okay. Paling selamat 3 nama lah. Okay, tapi nama ini saya wajib ingat. Cikgu Jahara Abdullah. Okay, anda kena ingat nama ini. Okay. Ini ada gambar di sini ya. Okay, ini adalah Dating Putih Maria. Gambar inilah Halimantun Abdul Majid. Okay. Okay. Bantahan Persatuan Melayu. Okey, Bantahan Persatuan Melayu tadi golongan intelektual kan. Jadi kawan, sekarang kita lihat bantahan oleh Persatuan Melayu. Okey, Persatuan Melayu seperti Persatuan Sebekas, syarikat bekerja sama Am Saiburi ataupun Sebekas. Okey, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor. Okey. Berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan segala lapisan masyarakat untuk membantah Malayan Union.
Jadi Pertubuhan Melayu ini telah diaktifkan ataupun ditubuhkan sebagai tindak balas terhadap Malayan Union. Dan persatuan ini telah mengganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan Sir Harold Michael semasa mendapatkan tanda tangan. Okey. Mengadakan rapat umum. Rapat umum ni dia macam perhimpunan secara besar-besaran. Okey. Untuk menentang Malayan Union ni. Jadi dalam rapat umum ini mereka memegang spanduk poster menentang Malayan Union. Okey. Jadi sekali lagi saya tulis di sini, apakah peranan Persatuan Melayu? Okey, mereka berjaya apa? Menghimpunkan. Okey, mereka menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara untuk menentang Malayan Union. Okey, lepas itu apa peranan Persatuan Melayu ini? Dia ditubuhkan dan diaktifkan semula. Okey, menganjurkan rapat umum. Okey, ini adalah peranan Persatuan Melayu. Okey, lepas tu kita tengok nombor 4 Okey, kita tengok ini pula Okey. Kita tengok bantahan pula nombor 4 Okey, mengadakan bantahan Okey, mengadakan bantahan. Okey. Bantahan di negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah dan Johor. Okey, jadi pemimpin Persatuan Melayu ini Sultan, Raja-Raja Melayu telah bekerja sama untuk membantah. Okey, mengadakan bantahan Okey, jadi kalau di Kelantan kita ada seramai 10,000 yang berhimpun. Kedah ribuan orang Melayu yang berhimpun di Alor. Okey. Lepas tu di Johor kita ada penentangan oleh Persatuan Melayu Johor. Okey. Ungku Omar Abdullah, Naib Presiden Lembaga Kesatuan Melayu Johor, dan Datuk Hamzah telah berucap. Datuk On Jaafar juga telah berhimpun. Okey, bersama dengan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor. Jadi orang Melayu juga berhimpun di Batu Pahat juga. Okey, untuk menentang Malayan Union. Okey, jadi Datuk On Jaafar pada masa itu berucap untuk menggesa orang Melayu supaya bangkit bersatu menentang penjajah British. Okay, anda ingat yang bawah ini? Okey. Nombor 5 dulu. Okey, Kongres. Jadi Persatuan Melayu ini, okey, mereka telah berhimpun. Okey, mereka telah berhimpun. Pemimpin-pemimpin Melayu mereka telah berhimpun dari seluruh negeri. Okey. Jadi mereka telah mengadakan satu kongres peringkat kebangsaan peringkat kebangsaan. Okey, ini kongres ini di peringkat kebangsaan. Okey, Kongres Melayu Okey, masih ingat tak tadi saya kata kongres pertama Sultan Selangor telah mendema wang dan merasmikan perhimpunan Kongres Melayu yang pertama itu. Jadi Kongres Melayu ini disertai oleh kongres yang pertama diadakan pada 1946 di Selangor, di Kuala Lumpur dan disertai oleh 41 buah pertubuhan dan mewakili pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kongres ini bersetuju menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union ini. Okey, jadi apa hasil kejayaan Kongres Melayu ini? Okey, kalau seorang tanya apakah hasil dia? Okey, satu, ia berjaya menghimpunkan pemimpin Melayu golongan cendekiawan serta raja-raja Melayu menghimpunkan serta persatuan-persatuan Melayu daripada seluruh negeri. Okey, yang kedua, kita boleh lihat dalam kongres ini wujud kerjasama dan kesepakatan orang Melayu. Rakyat dengan raja Melayu, pemimpin Melayu. Dan lagi satu hasil dia adalah penubuhan UMNO. Penubuhan UMNO. Ini gambar kongres jadi kongres seterusnya diadakan di Johor. Tadi di Kuala Lumpur, sekarang di Johor.
Okay. Jadi hari lahir Malaysia ini dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu, dan pada masa itu orang Melayu telah memakai lilitan kain putih sebagai disongkok sebagai tanda berkabung. Okey. Anda boleh lihat gambar ini di muka 1105. Okey, jadi kita tengok ini. Okey, bantahan tadi saya kata, okey, Persatuan-Persatuan Melayu, okey, UMNO, mereka telah mengadakan bantahan, okey, perhimpunan secara besar-besaran rapat umum, okey, di mana di Alor, Kedah, Ipoh, Perak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi semasa perhimpunan itu diadakan, mereka membawa spanduk, Okey. Jadi semasa mereka membuat perhimpunan besar-besaran ini, okey, ia dibuat semasa ahli Parlimen British itu L.D. Gummins dan David Reeds sedang membuat tinjauan tentang penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union ini. Jadi tunjuk perasaan besar-besaran menentang Malayan Union diadakan semasa ahli Parlimen British iaitu L.D. Gummins dan Dr. Rhys William membuat tinjauan tentang penentangan terhadap Malayan Union. Okey, jadi mereka buat secara besar-besaran. Anda boleh lihat gambar ini di bawah ini. Inilah ahli parlimen dia. Di sini anda boleh lihat bantahan orang Melayu. Okey, tunjuk perasaan secara besar-besaran. Jadi Gummins dan Rhys William membuat laporan kepada pejabat tanah jajahan di London, okey, bahawa Sultan yang menandatangani perjanjian Malayan Union, okey, tidak menyedari akibat daripada perjanjian tersebut. Mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Malayan Union. Bantahan penduduk tempatan ini berjaya membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Malayan Union. Jadi lepas itu pada tahun 1948 Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ini kita akan belajar pada bab yang keempat nanti, bab yang kelima nanti. Kita akan belajar tentang Persekutuan Tanah Melayu, okey, yang menggantikan Malayan Union. Sebab British sedar, okey, mengapa British sedar? Sebab orang Melayu telah bersatu dan mengadakan bantahan secara besar-besaran, okey. Okey, pada masa itu raja-raja Melayu, okey, rakyat mereka telah bersatu. Okey, jadi bagaimana pula dengan pegawai British? Tadi kan saya ada kata pegawai British, bekas pegawai British juga yang menentang kan? Okey, siapa yang menentang bekas pegawai ini? Okey, bekas pegawai British Okay, kita ada pemimpin Melayu yang menentang, golongan cendekiawan, golongan rakyat menentang. Okey, kita ada pelibatan kaum wanita yang menentang. Okey, kita juga ada pelibatan raja-raja Melayu yang menentang, pemasyuri juga menentang. Okey, selain itu bekas pegawai British juga menentang. Okey, siapakah bekas pegawai ini? Kita ada Francis Whittingham, Roland Brandel, okey, Cecil Clementi Smith, Richard Winstead, Frederick Well, George Maxwell. Ini adalah bekas pegawai British yang menentang. Bekas pegawai British ini mereka pernah berkhidmat di tanah Melayu. Contohnya Francis Whittingham adalah resident Selangor, ataupun resident general dahulu. Okay, anda telah belajar nama-nama ini semasa anda di tingkatan 3. Okay, Francis Whittingham, okay, George Maxwell ini adalah resident Kedah, okay, dahulu, okay, penasihat British di Kedah, okay, George Maxwell, okay, kita ada Richard Winstead, ini golongan cendekiawan, okay, jadi Frederick Well, okay, anda boleh ingat sekarang 3 nama lah, okay, 3 nama ini, okay, banyak nama di sini kan, okay, kalau susah nak ingat anda pilihlah 3 nama yang senang anda ingat. Okay. Ini adalah tentangan bekas pegawai British.
Mereka mengkritik keseluruhan rancangan Malayan Union. Okey. Jadi itu saja tentang penentangan terhadap Malayan Union. Okey, jom kita buat soalan. Okey. Kita buat soalan. Okey, kita buat ini. Okey. Lepas tu anda tolong bagi jawapan. Okey. A, berikan 2 cara orang-orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union. Okey, jawab dengan ayat yang penuh. Anda lihat gambar ini. Gambar inilah gambar penentangan terhadap Malayan Union. Jadi berikan 2 cara orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union. Okey, keyword dia 2 cara. Okey, jadi anda nyatakan dalam ruangan chat apakah 2 cara tersebut. Okey, 2 cara orang Melayu menentang Malayan Union adalah melalui bantahan melalui Akhbar Melayu. Okey, dan Persatuan Melayu. Okey, betul. Okey, 2 cara, Akhbar dan Persatuan. Okey, manakala Gabriel pula mengatakan bahawa 2 cara orang Melayu menentang Malayan Union adalah melalui bantahan Akhbar Melayu serta bantahan cendekiawan. Okey, ataupun bantahan pemimpin Melayu. Okey. Okey, bagus. Okey, okey, ada cara lagi, okey, mengadakan perhimpunan secara besar-besaran, tunjuk perasaan. Okey, bantahan secara besar-besaran. Itu pun boleh juga, ataupun anda boleh kata mengadakan Kongres Melayu. Okey. Okey. Anda boleh bubuh inilah. Okey. Mengadakan Kongres Melayu. Okay, mengadakan bantahan secara besar-besaran, ataupun perhimpunan tunjuk perasaan ataupun rapat umum. Terutamanya semasa ahli parlimen, 2 ahli parlimen datang meninjau penentangan tersebut. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula sekarang. Okey, namakan 2 tokoh wanita yang terlibat dalam menentang Malayan Union. Okey, 2 tokoh wanita. Okey, anda tolong tulis dalam ruangan chat. Okey, Kepeshi dia kata Dating Putih Maria. Amber dia kata Cikgu Jahara Abdullah. Halimantun Abdul Majid. Lee Membiao kata Jahara Taming. Dan Saliha Muhammad Ali. Lihia kata Jahara Tamin. Okey. Okay, ini jawapan pelajar. Okey, kita ada jawapan lagi. Okey, Gabriel juga bagi jawapan. Gabriel dengan link shooting. Okey, apa jawapan mereka, kita check tengok. Okey. Okey, jawapan Gabriel. Kita tengok apa jawapan dia. Kita boldkan sikit. Okey. Okey, Gabriel Wong kata Cikgu Jahara dan Halimantong. Okey, menentang. Link shooting kata Jahara dengan Dating Putih Maria menentang. Okey, bagus. Okey, jadi ini adalah nama-nama yang menentang Malayan Union, tokoh wanita. Okey. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Okay, kerana memberi jawapan yang tepat. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Okey, itu lebih. Okey, sebagai penduduk tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang Malayan Union? Okey, Liza, dia kata untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, Eugene, mempertahankan hak April mengelakkan penjajahan kuasa asing. Okey. Okey, kita tengok di sini jawapan dia. Okey mempertahankan kedaulatan negara betul. Okey, mempertahankan hak pun betul. Okey, hak siapa? Hak rakyat. Okey, hak pemimpin. Okey, hak pemimpin negara. Okey, mengelakkan penjajahan kuasa asing. Okey, betul. Okey, okey, betul jawapan anda. Okey, anda juga boleh kata anda menentang kerana apa? Okey, kerana okey, pemimpin kehilangan kuasa. Okey, pemimpin kehilangan kuasa. Anda boleh kata anda menentang kerana cara penjajah mendesak penjajah memperdayakan. Okey, penjajah memperdayakan pemimpin negara kita menandatangani perjanjian. Okey, Malayan Union. Jadi anda perlu menentang.
Okey, Lihia kata apa? Mempertahankan maruah bangsa dan negara. Betul. Okey, anda juga boleh mempertahankan maruah dan bangsa dan negara. Okey. Okey, bagus. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar daripada kejayaan orang Melayu menentang Malaya Union? 3 markah. Apakah iktibar? Okey, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar? Okey, pengajaran daripada kejayaan orang Melayu menentang Malaya Union. Okey. Okey, okey, kita ada jawapan di sini daripada Liza dan JC serta Eugene. Okey, kita tengok apa jawapan mereka. Okey, Kepeshi pun bagi jawapan juga. Okey, sekejap. Okey, bersatu padu, mencintai negara, okey, bekerja sama. Okey, bersatu padu. Okey, anda kena katakan siapa yang bersatu padu. Okey, pemimpin dan rakyat bersatu padu. Okey, anda boleh tulis di sini. Okey, pemimpin dan rakyat. Okey, pemimpin dan rakyat bersatu padu. Okey, mencintai negara. Okey, kita harus mencintai negara, bekerja sama. Siapa yang bekerja sama? Pemimpin dengan rakyat yang bekerja sama. Okey, bersatu padu. Okey, kita tengok Gabriel, jawapan Gabriel, sanggup berkorban untuk negara. Okey, okay. Sanggup berkorban untuk negara. Okey, betul. Okey, kita juga ada jawapan KPC dengan JC di sini. Kita tengok apa jawapan mereka. Okey, kita perlu bersatu padu menentang musuh. Okey, tadi dah beritahu. Okey, JC bersatu padu juga serta bekerja sama. Okey, bagus. Jadi nilai yang anda pelajari hari ini adalah nilai bersatu padu, bekerja sama. Okey, serta mencintai negara serta berkorban untuk negara. Jadi kita tengok soalan objektif pula. Okey, soalan objektif. Okey. Okey, anda cuba tengok yang soalan ini ya. Saya pilih tentang reaksi ya. Okey, kita cuba jawab soalan ini. Okey, berikut adalah kesan pengenalan Malaya Union terhadap Raja-Raja Melayu. Okey, jadi apa kesan dia? A, pengukuhan kuasa Raja-Raja Melayu. B, meningkatkan hasil pendapatan raja. C, raja kehilangan kuasa dan kedaulatan politik. D, raja dapat berunding secara terus dengan kerajaan British. Okey, jawapan kebanyakannya pilih C di sini. Okey, ya betul, jawapan adalah C. Okey, raja kehilangan kedaulatan politik. Okey, bagus. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, penubuhan Kongres. Okey, Kongres Melayu telah disokong. Okey, telah disokong oleh Raja Melayu dengan sepenuhnya. Apa tujuan penubuhan Kongres Melayu tersebut? A, merancang demonstrasi menentang Malaya Union, memberi sumbangan idea kewangan bagi menentang Malaya Union, menunjukkan kesungguhan orang Melayu menentang Malaya Union, menghimpunkan pemimpin Melayu menentang Malaya Union. Okey, apa jawapan yang tepat di sini? Okey, actually jawapan yang tepat adalah C tau. Okey, ia menunjukkan kesungguhan orang Melayu menentang Malayan Union. Okey, kita tengok sini balik Okey, jawapan dia C C Okey, 12. Okey, ketiga-tiga abah. Okey, ketiga-tiga abah ini okey, juga menyorotkan bantahan terhadap Malaya Union. Okey, itu utusan Majlis Dengan Warta Negara. Apakah saranan ketiga-tiga abah tersebut? A, menganjurkan penubuhan parti politik. B, menyeru orang Melayu bersatu. C, menyebarkan ideologi demokrasi. D, memulaukan upacara Governor Malaya Union. Apa jawapan anda? 12. Okey, jawapan dia B. Ramai yang pilih B di sini. Menyeru orang Melayu bersatu. Okey, bagus. Okey, next one. 14 sekarang. Ini soalan terakhir Okey. Soalan terakhir. Okey, LD Gamans dan David Ritz William membuat laporan kepada pejabat tanah jajahan semasa membuat peninjauan terhadap penentangan Malaya Union oleh orang Melayu. Apakah kesan daripada laporan tersebut? A, Malaya Union ditubuhkan. B, Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa. C, tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu. D, Tanah Melayu diterima.
okey, menjadi tanah jajahan British. Okey, jadi apa jawapan dia? Okey, apa jawapan dia? 14. Okey, ramai yang pilih C. Ya, betul. Tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi itu sahaja latihan untuk hari ini ya. Okey, jadi jangan left dulu ah. Saya kena bagi anda link kehadiran dahulu. Okey, anda tunggu sekejap ah. Okey, saya bagi anda link kehadiran dahulu. Jadi pada topik yang akan datang kita akan mempelajari pula tentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British dan Sabah juga kepada kerajaan British, dan kita akan tengok reaksi mereka pula. Okay, anda lihat ruangan chat dan anda isi link kehadiran dan lepas itu anda boleh tinggalkan Google Meet ini. Okay, dan saya akan hantar rakaman ke dalam grup anda. Okay, anda isi dan anda boleh left. Dan terima kasih kepada para pelajar